saiz besar. Biasa dalam 2 hari boleh siap yang kalau saiz kecil macam tu. Oh, 2 macam hari. saiz kecil tu 2 hari boleh siap. 2 hari lah. Kalau betul-betul fokus 2 hari siap. Macam burung enggang yang besar tu. Burung enggang tu Memang ambil masa 3 atau 4 hari lah. Kan sebab nak buat body nak ni. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelayar FB Jabatan Muzium Malaysia. Bersua kita dalam program Sembang Santai bersempena dengan pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi. Hari ini kita membawakan satu tajuk kepada anda di luar sana, iaitu seni awetan spesimen burung. Saya tak keseorangan, bersama-sama saya ialah Encik Muhammad Ali AM Haji Muhyiddin yang merupakan penolong kurator di Muzium Alam Semula Jadi. Selamat datang Encik Ali. Selamat datang. Hari ini kita nak berkongsi dengan mereka dekat luar sana. Okey, insya-Allah tentang taksidermi burung. Okey, boleh. Nak berkongsi dengan diorang. Ya. Okey. Baiklah Cik Ali. Sebelum kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu seni awetan spesimen burung. Okey. Kita nak tahu juga pengalaman Cik Ali dalam Jabatan Muzium Malaysia ni. Boleh kongsikan dengan pelayar dekat luar sana? Okey, boleh. InsyaAllah okey. Saya Muhammad Ali, so panggillah Encik Ali ya, Ali. So saya tahun 2002 saya masuk ke inilah muzium, Jabatan Muzium Malaysia sebagai pembantu muzium lah, muzium. Dan ditempatkan di Muzium Alam Semula Jadi. Inilah tempat saya sebenarnya. Untuk sekarang dah almost 20 tahun. Saya di sini. Terlibat dalam kerja-kerja pengawetan binatang. Itu pengususan saya lah, yang pengususan saya di Muzium Alam Semula Jadi sebenarnya. So sebenarnya kalau ikutkan pengalaman, saya sebenarnya belajar benda ni daripada former staff lah, bekas kaki tangan. Pada masa tu diorang diambang alam persaraan actually. So saya ambil kesempatan untuk belajar daripada mereka. So antara yang bagi tunjuk ajar pada saya adalah Encik Amran dengan Encik Arwah Wak Rahman. Sekarang dah arwah dah. So yang tu adalah dua insan yang memperkenalkan saya di bidang taksidermi ni sebenarnya. So bila saya dah start tu, bila saya minat, so diorang ajar saya, and then kemudiannya saya dengan kawan rakan saya lah, seorang lagi Encik Ridwan, mula mengikuti latihan secara khusus dengan Abdullah Hasan, yang tu pun bekas kaki tangan muzium juga, Muzium Negara. Mereka adalah otai-otai lah yang memang sangat berpengalaman luas. Kebanyakan, untuk pengetahuan news, kebanyakan yang di display dekat sini ni ada juga hasil karya diorang kat sini. Ada juga hari ni. Ya, betul. So kemudiannya 2012 Jabatan Muzium Malaysia dah mengantar saya dan rakan saya Encik Ridwan ke American Institute of Taxidermy di Amerika Syarikat untuk mendalami ilmu-ilmu taksidermi ni, kerja-kerja taksidermi. So kita ada ambil 4 bahagian lah, 4 pengususan, untuk ikan, untuk trofi macam ni, yang head trophy macam ni, and then satu lagi untuk small mammals and burung. Okey, burung. So hari ni kita akan ceritakan pasal burung lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan lah, kalau dalam bidang taksidermi, kalau katalah kalau kita cuba berjinak-jinak dalam bidang taksidermi, benda yang paling, orang kata paling mudah dan paling senang untuk kita memahami tentang ilmu taksidermi adalah melalui taksidermi burung sebenarnya. So saya pun belajar, mula karier saya dengan buat kerja-kerja pengawitan burung sebenarnya. Okay, so orang kata anatomi burung ni untuk mengenal dunia taksidermi ni. Basic dia lah. Basic. Untuk amatur, memang kita siapa-siapa yang mula ataupun ingin nak berkecimpung dalam bidang taksidermi ni, saya nasihatkanlah untuk anda bolehlah datang, boleh cuba dengan taksidermi burung ataupun mamalia kecil seperti tupai. Itu paling mudah untuk kita nak memahami dan untuk kita nak buat latihan sebenarnya. Dia sangat membantu. Okey, itu antara pengalaman saya dengar pun wow. Sampai ke luar negara, tuan-tuan dan puan-puan, beliau dan juga rakan beliau Cik Muhammad Ridwan mendapatkan ilmu dekat sana. Jadi banyak hasil-hasil yang mereka telah hasilkan di sana dan juga di Jabatan Muzium Malaysia sendiri melalui Muzium Alam Semula Jadi. Baiklah Cik Ali, kalau kita tengok kat meja dekat ni, penuh ni, penuh dengan peralatan. Boleh tak Cik Ali
sampaikan dekat pelayar dekat luar sana, penonton-penonton, di antara peralatan yang basic yang digunakan untuk kaedah taxidermy ni. Okey, boleh sangat. So, untuk pengawitan burung sebenarnya kita tengok meja ni penuh. So, janganlah risau. Kita tak adalah pakai semua yang ni. Cuma untuk yang burung ni, yang paling penting kita perlu ada pisau bedah. Pisau bedah ni dia sebenarnya terdapat dalam surgical tool set ni. Surgical tool set ni didatangkan khas. Biasanya kita akan dia akan dibekalkan dengan gunting, yang curve scissor ada, yang surgical blade ni untuk yang kita nak buat kita nak buat lapah sebenarnya. Nak lapah. Okey. Kita nak lapah. So kita akan gunakan yang ni sebab kita tak boleh guna pisau biasa untuk burung, khususnya untuk burung. Kalau untuk yang mamalia besar mungkin kita boleh guna pisau lah, tak ada masalah. Cuma untuk yang burung ni, disebabkan sifat kulit dia yang agak nipis dan bulu pelepah dia yang yelah dia ada bulu dia rapat, and then bulu dia, so kita kena belah, orang kata kita akan belah bahagian dada sebenarnya. So kita kena removekan dia, kita kena slowly, gently, orang panggil benda ni kena sangat berhati-hati. And then untuk yang buat taxidermy ni, benda paling pertama lah orang kata pantang larang dia, kita kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar, disiplin. And then satu lagi, ada certain orang kata ada setengah benda yang kita tak boleh nak skip. Memang kena ikut step by step. So yang itu pun kita ada tunjukkan lah dekat pameran taxidermy kita untuk dalam yang proses ada. Ya, dalam ni ada. Kalau tuan-tuan datang ke sini ke pameran, tuan-tuan boleh tengok dekat sini macam mana buat proses untuk taxidermy sebenarnya. Kita ada bekalkan juga, displaykan juga yang apa tools dia. Ni actually tempat kita berdiri ni sebenarnya diorama macam mana keadaan taxidermy, ahli taxidermy buat kerja. So saya ambil ni lah, kita boleh terus ke cara. So kita benda yang dengan proses proses yang perlukan adalah yang ni. So dia akan ada pisau dia sangat tajam. So kita akan masukkan, and then untuk bahagian ni saya ambil yang ni sebenarnya boleh tiruan Encik Yus. So yang ni saya just tunjuk lah macam mana kita akan bedah sebenarnya. So bahagian yang akan kita bedah adalah bukan bahagian atas ke apa, tak ada. So bahagian bawah ni, bahagian bawah yang dada tadi tu. Bahagian dada bawah ni daripada bahagian dada kita akan ambil daripada atas, daripada dada ke bawah sikit aja. So kita akan bukakan sikit kulit aja. Kita tak akan buka tekan ke apa, tak ada. Sikit aja untuk lepaskan kulit. Macam kita kalau orang kat lapar lembu, kambing, betul. Kita just nak keluarkan kulit aja. So daging akan tertinggal kat dalam. So once kita buat tu, masa itulah yang paling penting sebenarnya. Proses yang paling orang kata selalu kita akan rasa tercabar, ramai yang akan mengalah dalam stage ni adalah bila kita buat kerja-kerja melapar. Sebab bila kita silap sikit, kulit dia akan mudah terkoyak. So bila mudah terkoyak ni, ada waktunya kita akan rasa frust lah. So frust pasal apa? Kulit tu jadi tak cantik. Langkah skinning adalah langkah yang paling penting lah, dan langkah itu juga adalah langkah yang pertama untuk kita nak buat. So bila kita start ni, cuma saya nak kongsi lah Yus, pasal setiap, walaupun burung ni dalam satu family burung, ketebalan kulit dia agak berbeza. Okey, untuk pengetahuan penonton-penonton kita kat sana lah, burung merpati adalah dia memiliki kulit yang sangat nipis. Merpati? Yes. Walaupun saya yang berpengalaman, walaupun kawan saya, rakan saya Encik Ridwan pun, bila kita orang handling spesimen burung merpati, kita kena sangat berhati-hati. Pasal apa? Dia punya kulit sangat nipis. So untuk kalau training, kita akan guna burung gembala kerbau. Burung gembala kerbau. Yes. Untuk training. Training. Pasal apa? It's not protected, sebab kita pun terikat dengan Akta Hidupan Liar 2010. Itu yang paling so penting tu. kita kena remind. So sambil tu saya cuba nak buat peringatan lah untuk yang penonton di luar sana.
Sebenarnya dalam banyak-banyak burung kita kena tengok juga mana yang termaktub dalam Akta Hidupan Liar, yang mana dia punya status adalah diperlindungi sepenuhnya. Sebenarnya kita perlu ada permit khas semua. Even saya yang buat kerja-kerja taxidermi macam ni pun, kita perlukan lesen taxidermi. Yang kita boleh mohon di pihak perilitan lah, Jabatan Perilitan. So boleh Google website Jabatan Perilitan. And then boleh tengoklah Akta 2010, apa-apa requirement yang bagi yang berminat lah. So patah balik ke sini, kita akan patah balik. So kita akan skin. Bila skin ni, kita akan ada masalah dekat bahagian, orang kata bukan masalah lah, sebenarnya dekat bahagian bahu, actually wings, yang sayap dia. Sayap dia ni kita kena lepaskan. Kaki dekat sini pun joint tu kita kena lepaskan. So cara yang paling senang adalah gunakan gunting yang curve scissor. So yang ni untuk spesimen kecil boleh pakai lah. Untuk spesimen besar kita kena pakai gunting yang sesuai lah. So lepaskan, baru kita akan dapat sketul macam ni. So body dah dapat sketul macam ni, kita takkan bedah-bedah lagi dah. So yang ni kita just orang panggil sebagai flesh lah, daging kan. So kita kena buat ukuran pasal apa? Kita bila dah keluarkan kulit ni nanti, kulit ni je kita akan pakai. So kulit ni sementara tu, sementara nak buat benda-benda ni, kita boleh buat jugalah kerja-kerja pembersihan. Maksud dia mungkin ada darah apa semua. So kita boleh basuh. Boleh basuh gunakan sabun apa semua, kita basuh, kita keluarkan. So bahagian tengkorak ni, cuma kita akan dekat bahagian ni nanti, dekat bahagian tengkuk ni, kita akan potong, tinggalkan tengkorak dekat bahagian dalam. Dekat bahagian dalam kita akan ada tengkorak So tengkorak tu kita akan bersihkan, otak dia semua bersihkan. Pasal apa? Kulit ni sangat kena jaga. Pasal bila kita tinggalkan sisa dalam tu, sebenarnya di kemudian hari dia boleh menyebabkan makhluk perosak ni datang untuk makan benda-benda sisa-sisa daging-daging yang tertinggal tu. Lagi satu, untuk kita nak elakkan bau. Memang bila kita buka mungkin burung ni tak adalah bau sangat. Masih lagi okey lah. Cuma nampak, orang kata kerja tu nampak macam kotor. Kalau kita pandai handle, mungkin awal-awal saya pun maksud sama juga. Bila saya buat kekok, kita buat kerja dah jadi kotor sangat apa semua. Tapi bila by time kita dah ada pengalaman, kita dah tahu dah macam mana kita nak handle benda tu, tak bagi kotor sangat. So meja pun nampak cantik je. So yang kita tahu, kita dah bawa keluar daging dia. So kita kena buat ukuran. Ukuran ni penting sebab kita nak buat body tiruan. Body tiruan maksud saya macam ni. Yang ni daripada foam. Daripada foam. Yang ni memang kita untuk yang besar-besar ni, macam itik yang saiz yang besar lah, medium dan besar, kita boleh guna yang ni lah, yang ni sesuai. So yang untuk kecil, saiz yang kecil ni, kita masih gunakan jerami. Jerami ni walaupun teknik lama, dia sangat efektif. So yang ni kita akan bentuk. So kita akan bentukkan dia. Bila kita dah dapat ukuran apa semua, ukuran panjang, apa dia punya diameter dia, semua kita akan buat. Kita akan bentukkan balik. And then pada masa yang sama, kita dah bersihkan yang kulit tu. Dia macam baju. Kita dah buka, kita dah letak, kita dah basuh apa semua, dah kering, bagi dia cantik-cantik sikit. Lepas tu kita check balik ada tak tempat koyak. Kalau ada koyak, kita jahit dulu. So jahit dia daripada dalam. Daripada dalam, kulit dalam tu kita ambil, kita jahitkan dulu, bagi dia tutup semua. And then kita akan ambil kulit tu, kita akan cuba fitkan atas ni. Body tiruan ni body kita akan cuba fitkan dia. Pada masa yang sama, yang neck yang kita bawa keluar ni, yang leher ni, kita akan gantikan dengan foam neck ni. Foam neck ni dia jadi macam ibarat orang kata leher lah. Leher yang akan masuk dekat bahagian tengkorak ni. So yang setiap satu ni, untuk kita nak masukkan, kita perlukan dawai besi macam ni. Ikut sesuai. So kalau benda tu besar, dawainya saiznya akan lebih besar lah. So yang untuk kecil macam ni, kita buat benda ni untuk nak bentukkan dia nanti macam ni. So kalau nak bagi kepala, nampak kepala belibis ni, sengit kan? Orang kata sengit, dia macam memandang ke satu tempat, teleng ke kiri, ke kanan. So yang ini yang sebenarnya bentukkan dia, Yus. Dawai. So bila tak ada dawai, benda ni macam orang kata kita tak boleh nak bentukkan dia. So dawai ni ibarat tulang-tulang yang dah dibawa keluar. So kita akan gantikan dengan dawai. Dia sebagai ini. So pada masa yang sama,
once dah buat apa semua, kita fitkan dulu. Kalau semuanya nampak cantik macam kita pakai baju lah. So nampak fit okey. Kalau tak, kita kena alter balik. Betul. Maksud dia alter, kita tengok sama ada kita kena kecilkan ke, atau katalah kita buat body tiruan ni kita dah buat terlalu besar. Bukan besar lah, bila kita tarik kulit tu macam ngam-ngam aje. So kita terpaksa trim kan. Macam yang ni kita kena buang sikit lah. Yang macam ni kita senang, kita trim je. So trimkan dia sampailah saiz yang kita nak. Ngam dengan yang kulit tadi. So bila kita dah masukkan apa semua, so kita dah masukkan dawai apa semua, dia akan duduk dekat bahagian kaki pun ada dawai, dekat bahagian sayap ada dawai, so bahagian kepala ada dawai. Semua dah buat, and then kita kena ambil juga yang ni actually saya just tunjuk je lah, yang ni mata tiruan. Mata tiruan ni sebenarnya untuk mana-mana binatang, kita tak boleh preservekan mata. Tak boleh Bila kita dah buat mounting macam ni, orang kata pengawitan kering lah, yang ni di pengawitan. Sebenarnya mata kita tak boleh selamatkan, dia akan jadi ni juga. Memang dia akan rosak lah. Dia akan rosak, sama juga lidah. So yang itu adalah kita akan guna tiruan. Yang tiruan. So biasanya kita akan pakai glass eyes lah. Glass eyes ni juga di refer sebagai artificial eyes. Artificial maksud dia mata tiruan lah. Mata tiruan. So ikut saiz warna mata pada burung tersebut. So sebelum kita nak lapar, semua tu kita kena ambil kira juga. Kita dokumentasi dulu. Dokumentasikan dulu color apa mata dia, so saiz apa. So saiz pun kita boleh gunakan caliper. Caliper ni untuk kita ukur mata lah, lebih sebab kurang kita nak dapatkan exact yang apa, haiwan yang nak diawet tu kan. Sebab kalau kita tengok mata dia, bila kita buka macam mata kita lah, kelopak mata ni bila saiz besar sangat, memang dah tak cantik lah. Dia memang ngam-ngam untuk ni. So kita ada banyak. So yang itulah antara benda-benda yang penting lah bagi saya untuk yang kita sembang santai lah. Kalau kita nak betul-betul kursus apa semua tu, kita kena buat kursus sebenarnya. Yang ni lebih kepada pendedahan general untuk sesiapa yang ingin tahulah pasal taxidermi burung kan. So once dah settle apa semua, kita dah masukkan, kita dah bentukkan dia macam ni. Okey. Biasanya kalau ada yang setengah macam mana yang dah betul-betul expert lah, dia orang akan bentukkan and then dia akan jahit. Kalau tak, kita tak payah bentukkan dulu, kita just ambil macam orang kata bila kita dah buka wing semua, wing tu akan stay. Wing tu akan stay. So kita jahit dulu. Jahit ni dia sebenarnya ada benang khas. Dia benang khas ni kalau datang ke pameran kita ada tunjuk lah benang dia. Memang benang tu tahan lama. Memang endure apa orang kata dia punya ketahanan dia lah. And then satu lagi, masa saya pergi ke belajar di US ni, saya belajar satu benda yang dia gunakan dental floss saja. Dental floss ni, so bila saya tanya dengan instruktur sana lah, yang tenaga pengajar sana, kenapa guna dental floss, dia kata dental floss ni pun salah satu benda yang memang kuat, and then dia tahan. Dia tahan. So dia kata option bagi yang tak boleh nak memiliki untuk macam benang-benang yang mahal, kita ada option. So dental floss tu sebenarnya boleh jadi macam orang kata benang lah. Boleh dapatkan kat kedai kan? Kat kedai je boleh dapat. Jarum pun kita boleh pakai jarum biasa. So kita jahit, kita tutup balik. Kita kena tutup balik. Kalau tak, kita akan nampak lah. Sebab tu daripada masa saya first saya kata kita buat bahagian dada ni, disebabkan bila kita buka macam ni, kita akan nampak satu orang kata tempat kita buka tadi tu ada jahitan. Tempat join tu. Jahitan tu sebenarnya dia panggil undercut lah. So kita kena ambil tempat yang agak sembunyi sikit. Sebab tu bila jangan kita ambil atas sangat apa. So bahagian dada just nice. Pergi ke sikit aja. So kita boleh tolak sebenarnya kalau burung tu burung fresh, kita sebenarnya boleh tolak je pakai jari untuk pisahkan daging dengan kulit tu. Yes, betul. Itu je. Mungkin awal-awal dulu kita akan rasa kalau tak ada siapa-siapa yang guide kita, kita akan rasa susah. So kalau ada siapa yang guide, siapa yang ada pengalaman, kita ada cikgu. So mungkin daripada situ kita akan lebih tepat lah sebenarnya. Pentingnya berguru tu. Yes, penting ada guru. Sebab saya pun masa ada waktu saya akan start, so saya kena refer balik dengan orang-orang lama juga. Walaupun orang kata dah 10 tahun, dah 20 tahun masuk ni, saya still cari juga guru-guru saya bila saya ada masalah. Bagus. Yang terbaik itu.
memang kita belajar ni orang kata never ending. Never ending. Dia long life process. So kita kena belajar. So jangan takut untuk lakukan kesilapan sebab daripada kesilapan sebenarnya kita banyak belajar. So yang itu kalau kita dah settle, proses jahit dah settle, okey, kita akan ambil. Sekarang baru kita akan bentukkan macam mana kita nak. Sama ada kita nak buat sayap dia bertutup macam ni. So ada juga yang kita akan buat sayap dia terbang. So benda-benda ni kita kena decide masa tengah buat tu ke ataupun sebelum kita buat kita kena decide. Macam saya lebih suka putuskan, okey, sebelum saya buka, orang kata sebelum jalan proses skinning ni saya dah fikirkan dah, okey, benda ni saya nak display sebagai terbang. Okey, yang ni saya nak dia dalam standing position, maksud dia berdiri, sayap dia bertutup. So saya dah ada decision, so senang untuk aku saya nak buat benda-benda ni. So bila kita dah ni, kita akan tolak balik, kita rapatkan dia, kaki ni kita boleh bengkokkan pasal ada dawai. Kepala pun sama, kita boleh bentukkan macam mana kita nak. So kalau kita nak ke bawah, kita tolak, dia akan turun atas, tepi, kiri kanan boleh. So once dah buat apa semua, sebenarnya kita akan ikat benang. Benang ni bertujuan untuk tak nak bagi bulu dia gerak. Pasal apa? Masa dia dalam proses pengeringan, dia akan mengeras. Macam mana bentuk yang kita bentukkan tu, posisi yang kita nak tu, dia akan dalam seminggu atau 2 minggu dia akan kering. So bila once kita dah buat benda-benda tu, sebenarnya kita dah tak boleh usik. Cuma yang bahagian macam yang ni, mungkin ekor dia pendek. So tak perlukan apa-apa support lah. Macam ekor macam ni, yang panjang ni, sebenarnya kita akan support. Kita akan support dekat bahagian bawah belakang ni. Okey, kita nampak ada lekuk, saya tak tahu nampak ke tak. So dekat sini kita akan letak satu benda support untuk dia pegang dulu. Kalau tak, dia akan turun. Dia akan turun. Okey, support ekor tinggi mana kita nak. Once dia dah start habis proses pengeringan apa semua, barulah kita akan touch up, gunakan color. So color ni kalau untuk burung kita tak banyak guna color yang ni lah. Pasal apa? Mungkin bahagian kaki selalunya akan faded sikit lah. Maksud dia akan pudar sikit. Bahagian yang mata and then bahagian ni paruh dia. So paruh ni sekarang ni ada 2 option. Sama ada kita boleh buat manual ataupun airbrush. Untuk yang kecil-kecil ni biasanya macam saya lebih suka pakai ni ajalah yang berus saja secara manual. Pasal apa? Tak perlukan touch up yang tinggi. Mungkin kalau macam untuk ikan saya guna airbrush lah. Pasal itu memang banyak proses dia. So benda tu kena pakai airbrush lah. Macam yang untuk yang kecil oil paint saja. Oil paint boleh. Pasal dia tahan. Selain daripada tu, saya rasa once dah settle, kita akan dokumentasikan dia. Okey, daripada mana kita dapat, siapa katalah Cik Yus derma dekat Jabatan Museum. Okey, nama Cik Yus akan tercatat. Okey, nama Cik Yus penyumbang, yes. Itu penting ya. Sebab ramai. Saya tengok macam dekat sinilah senario kita, biasanya kita dapat daripada persorangan pun pernah dia dapat. Daripada agensi macam Perilitan. So di sini pun saya ambil peluang lah untuk ucapkan terima kasih pada pihak Perilitan, pihak Zoo Negara yang banyak menyumbang spesimen kepada Museum Negara sebenarnya daripada tahun 60. Daripada tahun 63 diorang banyak sumbang. Hasil kerjasama daripada diorang juga, kita dapat melihat lah banyak juga yang kita ada dekat sini. So itulah dia untuk proses untuk taxidermy. And then macam kata burung tu tadi Cik Ali, kita dah bentukkan leher dia masa awal. Kalau kata dah siap sepenuhnya, adakah boleh lagi kita nak alihkan ke kiri ataupun ke kanan? Soalan yang sangat menarik. Pasal apa? Saya pun masa awal-awal dulu saya pernah terfikir juga. Pasal masa tu anak murid orang kata belajar kan. Kita perasaan ingin tahu tu tinggi. So saya tanya dengan sifu saya, Tuan, macam mana Tuan? Kalau kita dah buat macam ni, saya dah buat dah satu benda tu. Lepas tu saya tak suka posisi tu. So saya nampak ada satu lagi dalam spesimen dalam repo kita, cantik position dia. So saya nak tukar sikit. So saya pergi tanya dia, dia kata, you try and error, tengok what happen. So saya pun cuba. Unfortunately, benda tu tak secantik mana yang kita inginkan. So dia mengalami
kerosakan kulit. Pasal apa? Kulit tu dah start kering. So bila kita mula force dia, paksa dia, kulit tu koyak. So itu pengajaran untuk saya. Sebab bila saya tanya kenapa tak bagi tahu awal, dia kata kalau saya bagi tahu awak tak tahu. So belajar daripada experience. So lepas ni you takkan buat, dia kata. So saya memang sampai sekarang saya berpegang. So saya tahu. So bila once saya dah settle setting macam ni, itu adalah final setting. Saya dah tak boleh ubah-ubah dah. Jadi macam Cik Ali cakap tadi, sebelum memulakan proses taxidermy tu, kena buat keputusan dahulu. Nak kiri ke, nak kanan ke? Yes, betul. Pasal tu kita, kalau katalah kalau kita ni rajin, kena buat banyak observation. Observation maksud dia pergi tengok macam mana keadaan burung tu di habitat asal dia. Okey, kalau tak rasa tak boleh, kita boleh tengok dekat Google. So kita tengok kalau standing position untuk meledak macam mana dia duduk. Kan? So belibis ni macam mana dia duduk. Okey. Kalau masa dia tengah terbang tu, sayap dia buka dia macam mana, kepala dia ke mana. So kita boleh tengok dekat situ, kita boleh dapatkan. That's why kita just, orang kata kena buat satu simple research lah, sikit-sikit lah kan, untuk sebelum kita masuk ke fasa seterusnya. And perlu ada perancangan. Apa yang kita perlu ada perancangan yang kita nak buat tu kan. So itu sebenarnya mudahkan kita sebenarnya. So bila kita ada perancangan, kita dah ada ni, so kita tak banyak lari daripada perancangan asal kita sebenarnya. Lebih memudahkan kerja. Lebih mudahkan kerja kita, nampak lebih profesional. Nampak teratur. Teratur, lebih sistematik. Cik Ali, dekat depan ni kita ada spesimen burung. Ini saya kenal ni. Ini nak itik. Adakah ada nama spesifik itik apa ni? Okey, yang ni okeylah, yang ni kita panggil sebagai belibis lah. Itik belibis. Okey, yang ni sewah berjambul. Sewah berjambul. And then yang ni kita panggil sebagai apa mas? Okey, crimson sebenarnya. Crimson. Yes, okey. Nak ingat belatuk mas, sorry. Banyak spesimen yang telah Cik Ali awet ni. Okey, yang ni belatuk mas ya. Okey, belatuk mas. Yes, belatuk. Belatuk so yang okey, satu lagi saya nak kongsi. Sebenarnya bila kita buat kerja-kerja taxidermy ni, saiz sebenarnya mainkan peranan. Okey, saiz macam ni adalah sangat sedap untuk kita nak handle. Okey, sangat sesuai, kita sangat selesa. Tapi bila kita berhadapan dengan smaller size, katalah burung kecil, lagi susah untuk kita nak kita nak lapar, kita nak buka, kita nak buat body tiruan, kita nak masukkan. Sebenarnya proses untuk saiz burung yang lebih kecil tu, saiz dia orang kata proses dia lagi susah, lagi mencabar. Itu antara cabaran dia lah tu. So janganlah kita tengok tak naklah yang buat yang besar kecil, saya rasa selamat. Sebenarnya kita tak selamat sebenarnya. Lagi kecil lagi susah. Lagi kecil lagi susah. Lagi besar lagi senang lah. Lagi besar lagi senang. Cuma yang lebih besar macam helang, burung enggang, sebenarnya kita perlukan orang kata bila kita nak keluarkan tendon daripada bawah ni, sebenarnya bawah kaki ni dia ada satu dipanggil tendon lah, putih. Yang tu kita kena bawa keluar. Kalau tak bawa keluar, sebenarnya kita akan daripada tapak kaki ni kita akan potong, orang kata X lah. X. Lepas tu kita akan masukkan alat macam ni, alat tajam ni. Okey, yang ni sebenarnya kalau kita tengok pasal tu, bila kita tengok dekat YouTube ke apa, memang sebenarnya ada orang tunjuk taxidermy burung apa semua. Tapi untuk belajar, orang kata standard spek untuk permuziman ni sebenarnya lebih detail sebenarnya. Sebab kita buat untuk ketahanan lama. Right? And then barang-barang yang berkualiti. So yang benda tu sebenarnya kita akan masukkan, kita akan tarik keluar. Pasal apa? Bila kita masukkan dawai ke dalam tu, kaki dia tu. Yang itu yang sebenarnya tendon tu yang buatkan dia mencengkam apa dia cengkam apa semua. So tendon tu sebenarnya kita akan korek, kita akan tarik keluar. So bila kecil ni kita mungkin tak rasa susah. Bila berhadapan dengan katalah helang yang memang cengkaman dia kuat, so tendon dia very strong. So kalau kita nak lepaskan, kita memang kena lepaskan daripada bawah. So bila kita masukkan benda macam ni, kita akan tarik, kita akan twist dia, twist dia untuk kita tarik dia keluar. Yes, tarik keluar. Masa tarik tu, sebenarnya masa tarik kuku dia automatik, dia macam auto. Dia akan cengkam. Dia akan cengkam.
So kalau kita tak berhati-hati, kalau kena kuku yang tajam, sebenarnya yang pemangsa ni, burung-burung pemangsa ni, kuku dia sangat tajam. Kita jadi mangsa. Yes, tangan kita boleh cedera actually. So benda-benda tu dekat sekolah ataupun dekat tempat kursus kita tak belajar. Betul. So ini belajar melalui pengalaman lah. So kadang-kadang bila kita buat dah terkena, baru kita perasan, and then baru kita tengok macam mana benda tu work out, kan? Sebab saya cerita ni pasal saya dah kena. Jadi mangsa dah. So saya okey. Sebab banyak benda sebenarnya kalau kita nak kata cabaran tu, satu macam yang untuk burung-burung ni, bila kita nak awet, bila kita tengok kita dah buat cantik, orang kata kita dah cantik lah, lapar. Bila kita nak pasang, body dia tak berapa pandai kita nak buat. So dia jadi tak cantik, kita akan boleh jadi kita frust. So ada waktu benda-benda tu sebenarnya itulah sebenarnya pembelajaran. Practice make perfect. Dia akan menghasilkan kita punya ni lebih berkualiti lah sebenarnya. Baiklah. Lagi banyak kita buat, lagi bagus. Sebenarnya dalam bidang apa sekalipun, kalau kita buat kerja tu, Cik Ali, memang kita kalau ada disiplin yang kita tetapkan, kesabaran, fokus, tumpuan, memang benda tu akan jadi hasil yang terbaik lah. Memang akan jadi hasil yang terbaik. Dalam banyak-banyak spesimen ni, yang kita cerita ni adalah seni awetan spesimen burung. Mungkin ada para pelayar, para penonton dekat luar sana yang tertanya-tanya, yang ingin mengajukan soalan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Jadi Cik Ali akan cuba menjawab selepas tamat program Sembang Santai kita ini nanti sekejap lagi. Sebab saya sendiri pun ada beberapa lagi soalan saya nak ajukan kepada Cik Ali, penolong kurator di Muzium Alam Semula Jadi. Hari ini kita berkongsi dengan anda tentang tajuk seni awetan spesimen burung. Baiklah Cik Ali. Tadi kita dah tengok peralatan, kita dah tengok proses, bagaimana prosesnya memang rumit. Cik Ali sendiri orang kata macam pakar forensik lah juga. Bergelumang dengan darah, bermain dengan hanyir, hamis haiwan dan sebagainya. Dan cabaran untuk mengawet burung yang kecil dan burung yang besar. Sekecil-kecil burung apa yang Cik Ali dah awet, dan sebesar-besar burung, apa burung pula? Sekecil-kecil yang pernah saya awet adalah jenis Raja Udang, ni Kingfisher lah. Kingfisher besar thumb saya je, besar ibu jari je. So yang itulah yang makan paling orang kata makan masa yang paling lama. Hampir 3 jam untuk saya nak skin body dia je. Pukul 9 pagi start, pukul 1 saya masih lagi tengah duduk, saya tengah buat lagi. Biasanya untuk burung macam ni dalam sejam saya dah siap dah. Yang paling besar yang baru ni saya buat adalah dengan Encik Ridwan adalah burung helang. Yang burung helang tu memang kita ada display lah. Burung helang tu kita memang ada display di pameran. Satu lagi benda yang saya rasa tengah rancak sembang, saya terlepas. Saya mohon maaf pasal sebenarnya bila kita buat benda ni, paling penting adalah bahan pengawet. Tadi saya terlepas. Kita skip tadi. Saya terlepas untuk saya nak kongsi. So benda tu untuk burung adalah paling senang sebab kita akan pakai powder je. Dia depan mata saya je, cuma saya terlepas pandang. Nama dia apa? Dia panggil sebagai borax powder, ataupun dia panggil bird dry preservative lah. Ni preservative ni, dry preservative ni dia lebih kepada kering aja. So yang kecil-kecil ni kita tak perlu pun nak rendam macam mana kita rendam kulit-kulit. Kulit agak rumit sikit. Pasal dia ada proses dia. So untuk burung ni, pasal tu saya kata bila kita belajar buat kerja taxidermy burung, selalunya belajar untuk ni taxidermy lah. Selalunya diorang akan recommend kita untuk buat burung. Pasal apa? Penggunaan bahan chemical tu pun adalah sangat yang low, minimum. Orang kata yang paling ni lah, lowest punya lah. Pasal apa? Kita akan pakai powder saja. Powder ni kita akan ambil, masa saya kata tadi, lepas kita dah bersihkan kulit, kita akan sapu dekat bahagian dalam. Kita dah cuci apa semua, kita dah hair dryer apa semua. So kita akan tabur dekat bahagian dalam, kita akan rub dia. Dia rub sampai dia sebati, and then bahagian tengkorak pun sama, kita akan masukkan, and then kita akan ambil jerami ni, sama ada kita akan sumbat jerami ataupun kapas. Sekarang ni kita dah zaman teknologi dah ni tinggi, so kita pakai paste builder. Paste builder ni memang dia dah
ready made. So kita tinggal nak masukkan. So mana yang tengkorak yang kita bersihkan tu kita untuk nak finekan, kita akan bentuk balik dengan paste builder. Itu benda yang tadi saya rasa saya tertinggal tadi sekejap ya, untuk kita masih ada masa lagi. Yang itu je lah yang untuk ni. So saya rasa benda untuk proses taxidermy burung ni saya rasa kita dah complete. Sebab yang ni pun saya dah tentu tadi. Cik Ali, tadi Cik Ali ada terangkan tentang nak mengawet burung raja udang sebesar ibu jari. Untuk membuka kulitnya mengambil masa 3 jam. Yes. Tempoh masa untuk seekor burung yang kecil dan tempoh masa seekor burung yang besar, berapa lama sebenarnya? Saya ambil yang simple lah, yang kat depan mata kita je. Sebab yang ni saiz yang kita boleh nampak. So katalah macam yang saya buat belatuk emas ni, untuk saya dalam 2 hari saya boleh siapkan. So dah boleh siap, dah boleh naik macam ni lah. So kita just tinggalkan untuk dia kering saja. Yang ni pun lebih kurang dalam 2 hari saya boleh siap. Yang macam ni mungkin akan ambil 3 hari. Pasal apa? Itik ni dia lemak. Itik ada lemak. Dia ada lemak. Betul. So berlibis macam jenis-jenis ni lah, jenis-jenis Anatidae ni, itik dia lemak. So kita perlu singkirkan lemak dia. Maksud dia kalau kita nak bagi bulu dia gebu, nampakkan bulu dia macam orang kata dia naik cantik apa semua, memang kita perlu nipiskan kulit dia daripada dalam. So lemak tu kita nak buang, kita ada mesin lah. Sekarang ni ada mesin. Kalau dulu kita pakai macam ni, katalah macam ni ataupun ada, kita akan scrap. Yang ni untuk kulit yang ni lah, kulit-kulit besar lah. Yang macam untuk kulit burung, kita just letak aja, kita akan scrap. Pakai scraper lah, dia ada satu alat jenis dia. Alat khas dia. So kita akan scrap dia. Scrap sampai kita keluarkan dia punya lemak-lemak dia tu. So baru kulit dia akan jadi cantik naik. Kalau tak, bila dia kering, bila dia dah start kering kat dalam, so katalah saya tertinggal daging. Daging tu bila dia dah start kecut aja macam ni, so dia tarik sekali bulu dia. Dia tarik sekali. Bulu dia akan tarik lah. So itu yang kadang-kadang kalau kita tengok mana yang biasanya kalau amatulah sini sebab dah kebanyakannya dia orang memang pengalaman luas. So yang ni pun kita ambil koleksi yang selected. Kita takkan jumpa yang tak okey lah. Sebenarnya yang ni adalah yang collected lah, yang orang kata yang koleksi yang terpilih yang sahaja kita display ni. So kita kemungkinan besar kita tak jumpa. Tapi kalau dekat storage ada juga, mana kita buat kursus untuk para inilah, untuk orang-orang biasa ni yang berminat. So kita boleh nampak perbezaan bila dia dah masuk tahun kedua, tahun ketiga, kulit tu dia jadi tak berapa cantik. Dia punya tu tak sekata bulu dia. Tak sekata. So bila kita cuba nak betulkan pun, ada waktu dia okey, ada waktu dia tak okey. So pasal tu bagi saya lah, nasihat saya, kita bila kita buat apa-apa awetan lah, skinning, melapar ni sangat penting. Biarlah kita buang masa sikit, tak apa, spend masa. Bukan buang masa lah, maksudnya kita lebihkan masa untuk bersihkan sebersih-bersihnya kulit tu. Kalau kulit tu cantik, okey. Hasil dia akan cantik. Tambah lagi spesimen yang kita sukar nak dapat. Yes. Itu pun satu. Kalau kita sukar nak dapat spesimen yang dalam akta hidupan liar tu sendiri ya. Yes, betul. Yang itu pun kita kena sangat berhati-hati, sebab kita punya kepayahan untuk kita nak obtain benda tu kan. Kita nak perolehi benda tu bukan senang. Jadi kena manfaatkan spesimen yang dapat tu dengan sebaik-baiknya. Baiklah. Kita dah cerita tentang proses taxidermy burung ni, panjang lebar tadi. Bila hasil dah siap Cik Ali? Hasil dah siap, kita nak kena jagalah benda tu. Proses penjagaan dia macam mana pula Cik Ali? Nak maintain dia ni. Itu adalah cabaran sebenarnya bagi saya sebagai inilah sekarang ni bertanggungjawab untuk buat kerja-kerja taxidermy ni. Saya rasa itu sebenarnya satu cabaran yang sangat hebat lah, untuk bila kita buat penjagaan untuk after, orang kata after ni lah, service after sale lah. Maksud dia macam ni, once dia dah siap, katalah macam mana cantik dia pun, kalau kita dah buat, kemudiannya kalau tak ada maintenance, sebenarnya tak berguna. So ada beberapa langkah yang kita ambil lah. Yang paling senang adalah untuk macam yang untuk mana-mana spesimen lah untuk kita, tempat penyimpanan dia. Tempat penyimpanan, katalah kalau kita tak display macam ni apa semua, sebenarnya tempat penyimpanan. So bila kita display,
lighting, mungkin lighting kita kena jaga. Satu lagi yang paling penting suhu dengan kelembapan, RH, relative humidity. Itu adalah benda sebenarnya key secret lah untuk kita nak survive kan. Sebab since benda ni organic, organic ni dia perlukan suhu yang orang kata suhu dengan RH yang ideal. Maksud dia RH range dia dalam 50 ke 55 adalah paling ideal. Untuk suhu 22 ke 24. 22 ke 24. Okey. Kalau kita boleh maintain benda tu and then pada masa sama kita buat pembersihan berkala, kita buat pemeriksaan and then kita buat fumigasi. Okey, untuk elakkan daripada makhluk perosak. InsyaAllah okey. Pasal apa? Kita ada badak Sumatera yang hampir 120 tahun. Lama yang tu. lepas ialah dia orang awet 1901. So by generation orang kata daripada 1901 memang pembuatan dia kita sendiri, Cik Yus sendiri boleh nampak lah, memang sangat cantik. Sampai sekarang kita tengok macam baru semalam dia awetkan. So itu adalah hasil kerja sama daripada beberapa generasi sebenarnya. Daripada 1901 selama 120 tahun sampai sekarang zaman saya. Ada berapa ada berapa generasi yang tolong jagakan. Okey, dia handover sampailah zaman sekarang, zaman kita. Saya dekat Museum Al-Sumber Najiri, kita orang cuba buat yang terbaik untuk jaga sampai waktu dia akan ada satu pelapis. Hopefully dia orang akan jagakan untuk generasi akan datang. Itulah harapan sebenarnya. So penjagaan, sebenarnya penjagaan sangat penting. Betul juga Cik Yu, saya sangat setuju. Memang tu 120 tahun memang lama tu. Dan untuk makluman para penonton kat luar sana juga, pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi ini sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia sehingga 18 Mac 2022. Dan sebahagian besar koleksi dalam pameran ini adalah koleksi-koleksi ataupun spesimen-spesimen yang memang diancam kepupusan. Seperti badak Sumatera tadilah. Betul. Daripada tahun 1901. Kini rasanya tinggal beberapa ekor saja. Dah tak banyak. Okey, untuk makluman penonton dan kita untuk kongsi bersama, badak Sumatera kalau dalam konteks Malaysia sebenarnya kita dah pupus. Okey, last adalah di Sabah. Yang 2 ekor tu mati. And then officially orang kata secara rasminya untuk Malaysia kita dah kehilangan badak sumbu Sumatera ni. Yang two horn ni lah, Sumatran rhino dah memang dah tak ada. Di Indonesia dia orang ada. Ada lagi. Okey, spesies sama ada di Indonesia. Tapi kalau tak silap saya kurang daripada 100 atau 80 saja. So sangat sedih lah sebenarnya. At least kita ada untuk tatapan untuk orang untuk spesimen yang dah diawet ni. Kita tak adalah tengok dalam gambar. Okey, at least adalah yang dah diawet, yang fully mounted, ada satu di Jabatan Museum lah, di bawah jagaan Jabatan Museum Malaysia sebenarnya. Syabas kita ucapkan kepada legasi yang ada. Jadi apa pula harapan Cik Ali sendiri sebagai seorang yang bergelumang dengan taksidermi awetan binatang di era pemuzuman kita ni di Jabatan Muzium Malaysia khususnya. Apa harapan kepada generasi yang akan datang? Adakah harapan Cik Ali akan ada kesinambungan terhadap ahli taksidermi yang ada sekarang ni bagi menyambung warisan untuk melengkapkan seni awetan yang tak akan putus di Jabatan Muzium khususnya? Okey, harapan saya lah. Macam mana saya nampak diri saya masa masuk awal-awal ke tempat kerja ni di Jabatan Muzium. Okey, 2002. Macam itulah harapan yang former staff. Okey, dia kata bila dia nampak kita minat, dia rasa okey, dia dah boleh handover, ada orang dah boleh tolong jagakan. Lepas tu nasihat-nasihat dia orang kat kita adalah buat kerja dengan sebaiknya, belajar. Benda ni takkan selesai, belajar ni tak selesai. So by time you akan belajar je, ada benda-benda baru kita akan belajar. So saya rasa memang benda tu memang betul. Apa yang saya mengalami sekarang hampir 20 tahun, saya rasa setiap hari kita belajar benda baru. Ada waktu bila saya buat selain daripada burung, ada buat binatang-binatang lain. Bila kita mengalami kesukaran,
kita tahu okey ada benda belajar hari ni, ada benda baru kita dapat, so kita belajar daripada kesilapan tu. So benda yang sama juga untuk generasi yang kat luar tu, saya haraplah ada yang berminat dengan bidang taxidermy. Sebenarnya bidang taxidermy ni kalau kita tengok sangat eksklusif di bidang orang kata di museum sebenarnya. Dia sangat eksklusif di museum, even di IPT ke di luar Institut Pengajian Tinggi lah IPT. Dia tak ada orang kata pelajaran khusus untuk taxidermy. So bila di museum benda ni ada didedahkan. So di luar negara memang banyak. Cuma di Malaysia macam kita untuk orang kata apa, nak belajar benda ni secara formal agak sukar. So kita terpaksa keluar negara untuk belajar ilmu taxidermy ni. So harapan saya adalah di luar penonton-penonton yang muda-muda ni, hopefully ada yang berminat. Walaupun nampak kerja ni orang kata Messi. Messi maksud dia macam kotor. Ini belum lagi biawak ataupun buaya. Kadang-kadang kalau kita jenis tak tahan bau, kita boleh muntah. Betul. Ini pengalaman saya lah. So saya anggap benda-benda ni sebagai cabaran. And since kita rasa tak ramai yang berkecimpung dalam bidang ni, so saya harap benda ni boleh jadi inilah sebenarnya batu loncatan ataupun membuka ruang sebenarnya untuk orang apa yang golongan muda di luar sana tu cuba cari pasal taxidermy, apa yang diorang boleh buat kalau katalah ada minat. Ada minat apa semua, kita boleh search, kita boleh tengok. Kalau tak, boleh buat, saya rasa kita boleh buat permohonan ke museum. So kita boleh tengok, kalau ada yang berminat kita boleh ajar. So tak ada masalah saya rasa untuk secara sesi pengajaran untuk pelajar-pelajar. Sebab sebelum ni kalau kita tengok tahun semasa Muzium Negara tu sendirilah tahun 63 diwujudkan. So kita jadi Muzium Negara ni sebenarnya jadi hub untuk orang datang belajar taxidermy. Daripada serata orang kata daripada Asia Tenggara kebanyakannya datang belajar daripada Singapura. Yes, tertumpu kat sini. Kita jadi hub, pusat untuk pembelajaran. Even daripada muzium-muzium negeri, cikgu-cikgu sains yang ingin belajar ingin tahu pasal taxidermy, diorang datang ke muzium. Yes, datang ke muzium, diorang belajar. So diorang daripada Muzium Negara pula diorang buat satu slot taxidermy dengan pendidikan. So kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan datang ke pameran ni, kita boleh tengok segmen-segmen, ada slot-slot yang kita dapat dipaparkan macam mana benda tu berjalan. Mana yang berada di sekitar Lembah Kelang ni, saya rasa okey lah, kita boleh alu-alukan kedatangan sebab jangan lepaskan peluang lah sampai bulan 3. Okey. Baiklah, Cik Ali, terima kasih banyak di atas perkongsian dengan program Sembang Santai kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk Seni Awetan Spesimen Burung Panjang Lebar. Cik Ali kongsi pengalaman beliau dah hampir 20 tahun bergelumang. Ini pun boleh dikatakan ala-ala pakar forensik juga, tapi di bidang haiwan, Cik Ali. Kita bidang bertutup ni, belakang tabir. So tiba-tiba dah jadi seekor haiwan kan. Nampak cantik, tapi mereka dekat belakang sana bertungkus lumus untuk menyiapkan spesimen tersebut, koleksi tersebut untuk tatapan para pengunjung yang datang ke muzium khususnya. Betul. Baiklah Cik Ali, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada para pelayar, para penonton FB Jabatan Muzium kat luar sana, sentiasa mengikuti perkembangan kami, perkembangan permuziuman di bawah Jabatan Muzium Malaysia dari semasa ke semasa, kerana kami sentiasa akan update dengan tuan-tuan dan puan-puan perkembangan kami, permuziuman di bawah Jabatan Muzium Malaysia di seluruh negara khususnya. Baiklah, jangan lupa untuk sentiasa mengikuti, share, like dan follow media sosial Jabatan Muzium Malaysia seperti Facebook dan juga Instagram, dan website rasmi kami iaitu www.jmm.gov.my. Cik Ali, kita nak tinggalkan para penonton dekat luar sana. Kita ada tagline sebenarnya. Para penonton kat luar sana, jom kita hayati sejarah dan budaya negara kita dengan tagline Muzium kita, Tamadun kita. Jumpa lagi.